Salam hormat, selamat malam. Anda sedang menonton siaran Ruang Bicara di Bernama TV. Nama saya Wan Syahrina. Dan hari ini hari pertama fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan diaktifkan di negara kita. Beberapa hari lepas, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah melahirkan rasa kecewa bahawa ketika negara berdepan krisis COVID-19 dan juga petugas barisan hadapan bertungkus lumus menangkis penyebaran penularan wabak ini, berita palsu dan juga maklumat tidak tepat pula menjadi satu masalah seperti yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini seumpamanya. Dan Menteri juga menyebut bahawa Kementerian Komunikasi dan Multimedia memandang serius penularan berita palsu dalam tempoh PKP khususnya dan ketika negara berdepan dengan COVID-19. Dan bernama sebagai contohnya sebagai sebuah agensi di bawah KKMM dan juga Agensi Berita Nasional setiap hari menyebarluaskan senarai berita-berita palsu dan juga penjelasan sebenar di sebaliknya menerusi pelbagai cabang perkhidmatan. Dan secara khususnya sebenarnya pasukan respons pantas KKMM menjadi antara jentera utama yang dipersiapkan untuk menangani penangkisan berita palsu. Kita ingin bercakap tentang ini dan Ruang Bicara berbesar hati menerima kehadiran Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Sri Rani Datuk Ahmad di studio malam ini bersama-sama dengan saya. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Terima kasih, Datuk. Ini bukan paparan palsu, Datuk memang ada di sini dalam penjarakan 1 meter dalam cabaran dan tekanan bertugas dalam PKP, Datuk, ya, dengan khabar bukan work from home pun, work as usual sekarang ini. Dan kalau boleh mungkin kita mulakan dengan itu dulu. Bercakap tentang Kementerian Komunikasi dan Multimedia sendiri, Datuk, sepanjang PKP dan juga situasi COVID-19, bagaimana KKMM dan agensi-agensi di bawahnya digerakkan untuk mengoptimumkan fungsi kita? Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada Bernama kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam ruang bicara pada malam ini, ya. Pertama sekali saya rasa kita kena set minda kita dulu, ya. Kita set minda kita dalam satu premis di mana kita tidak pernah melalui pengalaman ini. Tidak pernah langsung terjadi kepada kita. Kita akan melalui satu pengalaman sebegini yang mana kita perlu melalui perintah kawalan yang terhadnya. Untuk generasi seperti saya, seperti Syahrina, saya rasa ini adalah pertama kalilah kita melaluinya. Jadi peranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebenarnya sangat banyak, ya. Kita memang sebut mengenai frontliners kat sana. Kami pun ada juga frontliners, tapi kami tak kisah kalau kami dipanggil backliners pun tak apa. Janji kehidupan kita tidak terlalu dimudaratkan dengan perintah kawalan yang terhad inilah. Jadi perkara pertama yang menjadi tanggungjawab dan menjadi peranan yang paling penting kepada kami adalah untuk menyampaikan maklumat. Yang penting maklumat itu perlu sampai. Yang pertama-tama sekali ialah untuk memberi kesedaran kepada semua, kepada rakyat, kepada masyarakat, kesedaran apa itu perintah kawalan pergerakan. Orang mesti tahu dulu yang itu apa dia. Selepas daripada itu, selepas memberi kesedaran kepada mereka itu, yang penting ialah mereka faham apa itu perintah kawalan tersebut. Kena faham kenapa kita perlu ada PKP tersebut. Yang ketiga, bila kita dah tahu, kita dah faham, kita mestilah mematuhi perintah tersebut. Bukan setakat faham, okey, saya tahu ada benda ni tapi saya tidak patuh. Tak boleh. Kita mesti patuh pada itu. So itulah maklumat yang perlu kita sampaikan kepada rakyat. Itu secara keseluruhan lah. Kita juga ada agensi-agensi yang memainkan peranan masing-masing dalam tempoh PKP ini melalui Jabatan Penerangan. Contohnya apa yang kami panggil Information on Wheel, Info on Wheel, IOW, di mana kami melalui Japan, melalui van-van yang kami ada, kenderaan yang kami ada, kami pergi ke lokasi-lokasi dan memberi maklumat mengenai keperluan untuk semua berada di tempat masing-masing, tidak keluar dari rumah. Itu yang dilaung-laungkan, sila kekal dalam rumah, tinggal dalam rumah. Semua kena dimaklumkan. Jadi maklumat tu juga disampaikan melalui RTM, melalui Bernama sendiri. Semua ini kita gunakan. Saluran apa yang ada tu kita gunakan untuk menyampaikan maklumat tersebut. Kita juga tak lupa dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang bertanggungjawab dari segi
memastikan bahawa kapasiti internet ini berjalan dengan lancar. Kita faham bahawa trafik internet dan jalur lebar, tak kiralah fix ke, tetap ke atau mobile ke, sekarang memang sibuk. Sebab apa sibuk? Sebab orang ada kat rumah, dia ada banyak masa, dan itu adalah satunya platform yang mereka ada untuk berkomunikasi, sebab mereka tak boleh bekerja kan, so dia ada kat rumah, so digunakan apa-apa fasiliti yang ada ialah online lah. Jadi trafik agak berat, tapi itulah SKMM cuba sedaya upaya mengoptimumkan kapasiti yang kita ada. Kita ada juga Malaysian Digital Economy Corporation atau MDEC yang pada masa ini sangat sibuk sebenarnya. Sebab apa? Kita, rakyat dah tak boleh keluar, masyarakat tak boleh keluar sebab mereka di bawah perintah kawalan ini. Jadi apa yang mereka boleh buat sekarang ialah hanya boleh membeli secara online, dan juga peniaga-peniaga pun hanya boleh menjual melalui online. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita sedar hari ini, perniagaan online itu sesuatu yang sangat penting dan menjadi sangat lukratif lah, yang memberi banyak faedah kepada mereka yang telah pun berniaga secara online. Pada masa yang sama, kita juga tidak boleh melupakan mengenai keadaan security, cyber security kita. Jadi di sini peranannya dimainkan oleh Cyber Security Malaysia, satu agensi juga di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mereka ni sentiasa memantau pergerakan security cyber ni yang sentiasa ada cabarannya. Kita tak boleh leka, kita tak boleh alpa dengan apa yang sedang berlaku di sekeliling kita pada masa ini. Selain daripada itu, kita juga tidak lupa kepada pemegang taruh kami yang lain juga, contohnya artis-artis yang tidak dapat menjana pendapatan mereka sewaktu dalam perintah kawalan pergerakan ini. Jadi apa yang kami buat adalah kami mengadakan satu program dipanggil Muzik di Rumah, di mana penyanyi-penyanyi ini dia menyanyi di rumah, tapi kami sediakan satu platform untuk mereka menyalurkan bakat mereka, dan kita akan keudarakan nyanyian mereka. Dan yang paling penting sekarang, seperti yang disebut tadilah, kami perlu menangani berita palsu. So ini antara cabaran yang paling dekat dengan kami sekarang lah, yang kami buat sekarang ni. Okey. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya KKMM dan mungkin Datuk menyusun gerak kerja ini, sebab memang betul seperti kata Datuk tadi, kita tak pernah alami perkara sebegini, dan banyak benda-benda yang kembali kepada cara tradisional ataupun konvensional. Bila kita dengar van Jabatan Penerangan lalu depan rumah, duduk di rumah, kita tahu kita sudah sampai ke tahap yang luar daripada kebiasaannya. Begitu juga di televisyen, di bernama di RTM, semuanya pun dikeluarkan berita-berita berkenaan dengan COVID-19 dan juga PKP dan sebagainya. Penyusunan gerak kerja itu dibuat bagaimana, Datuk? Dengan untuk artis pun difikirkan juga, MDEC pun memikirkan juga, contohnya begitu? Ya, kita sentiasa berfikir dan berbincang macam mana kita boleh membantu kita punya pemegang taruh kami punya stakeholder. Sebenarnya kami juga bermesyuaratnya. Kadang kami bermesyuarat melalui video conference sebab kita nak penjarakan sosial kita. Kami brainstorm macam mana kita nak bantu stakeholders kita. Kalau artis, macam mana kita nak bantu mereka. Kalau peniaga online, macam mana kita nak bantu mereka. So benda ni kita sentiasa berbincang, dan kita juga bukan setakat dalam kementerian, kita juga berbincang dengan agensi-agensi lain yang turut terlibat dan mempunyai peranan dalam menyebarkan maklumat dan juga dalam membantu dari segi perniagaan itulah. So ada je cara yang kita akan buat. Sebab apa? Kita kena fikir bahawa benda ni bukan berlaku di negara kita saja, dia berlaku di seluruh dunia, dan semua daripada kita terkesan daripada wabak ini dan penularan ini. Jadi kita kena fikirkan apa jua cara yang semungkin yang boleh yang kami cubakan bantu. Okey. Seperti kata Datuk, mungkin yang agak mencabar adalah tugasan membantras penularan berita palsu, dan tanggungjawab ini diberikan kepada pasukan respons pantas KKMM. Jadi kalau boleh kita tahu gerak kerja pasukan ini sendiri, Datuk. Ya, yang pertama sekali, yang tugas utama kami setiap hari sebenarnya ialah memantau semua platform social media yang ada. Okay. So hati-hatilah pada mereka yang suka sangat mencipta cerita-cerita palsu,
Tak kiralah dia letak dekat Twitter ke, dia letak kat Facebook ke, kat Instagram ke, sebenarnya kami memantau. Jadi pemantauan kami akan melihat apa konten dia, apa yang mereka tulis dekat platform tersebut. Kemudian kita kena pastikan dulu berita tu palsu atau tidak. Kalau kita lihat kadang-kadang cerita tu agak berat, agak berat maksudnya dia memudaratkan, sangat memudaratkan. Jadi kita akan prioritisekan, kita beri keutamaan kepada bahan-bahan yang macam tu yang mencurigakan. Selepas kita mengenal pasti bahawa berita itu mungkin palsu, kita akan dapatkan pengesahan daripada jabatan yang berkaitan lah. Contohnya kalau dia kata contohnya supermarket ABC ditutup kerana ada pesakit COVID positif berada di situ. Jadi kita kena, itu bagi kami agak serius sebab ia adalah satu tuduhan yang akan menyebabkan kedai itu terpaksa ditutup, tak ada bisnes. Dan menimbulkan rasa panik sebenarnya. Ya, dan menimbulkan rasa panik. Orang pun macam-macam lah boleh berlaku. Jadi kita siasat, kita dapatkan maklumat daripada Kementerian Kesihatan, juga daripada Majlis Keselamatan Negara, dan bila kita pasti bahawa itu adalah berita palsu, kita terus membuat penafian. So penafian ni kita akan keluarkanlah dalam sehari, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali kita akan buat penafian tersebut. Okey. Sebab kita nak bercakap juga tentang fact check ataupun persemakan kepada fakta tu, bagaimana ia dilakukan, kerana pasukan respons pantas ni pasti saja menjanjikan kepantasan kepada perkara-perkara yang timbul. Bagaimana kita nak mendefinisi pantas itu dan bagaimana semakan fakta dibuat, Datuk? Inilah apa dipanggil keistimewaan yang kita dapat daripada penularan ni lah. Bukan nak kata keistimewaan, something yang kita takkan dapat dah sebelum ni, di mana kita mempunyai kerjasama yang sangat erat dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, juga dengan individu-individu, di mana kami ada persefahaman sesama kami bahawa bila kami tanya mengenai kesahan sesuatu fakta tu, mereka mesti respon balik dengan kadar yang sangat segera. So kadang-kadang paling cepat 30 minit, mungkin dalam masa 30 minit hingga ke 3 jam, bergantung kepada isu tersebut. Tapi secara puratanya kami akan dapat dalam masa 2 jam, 3 jam, macam itulah. Tak mungkin 3 jam, lebih kurang daripada itu. Tapi yang penting kami mendapat kerjasama yang sangat bagus daripada agensi-agensi yang membantu kami untuk memberi penjelasan yang sebenar mengenai berita-berita tersebut. Okey. Baik, berapa banyak purata berita palsu setiap hari, Datuk? Setiap hari kami dapat mengagaklah dalam 8 atau 9 lebih kurang macam itulah. Fresh berita palsu. Rakyat Malaysia ni dia kreatif. Sebab dia duduk di rumah, kreativiti dia meningkat. Okey. Kalau ada dibuat pemerhatian oleh kementerian tentang profiling mereka yang terlibat dengan penyebaran dan juga penciptaan berita palsu ni, golongan yang bagaimana, psikografik ataupun demografiknya bagaimana? Dia tak kira pelbagai lapisan umur sebenarnya. Dia yang muda pun ada, yang tua pun ada. Tapi yang terkesan sebenarnya yang mungkin percaya kepada berita-berita ni adalah kebanyakan hanya warga emas. Tapi tak kurang juga ada yang antara kita pun yang percaya sebab dia terlampau, kadang tu dia terlampau kreatif, it looks so real, nampak macam real benda tu. Tapi itulah yang penting, kalau rasa tidak logik tu patutnya kita jangan hantarkan kepada orang lain. Kita pastikan dulu sama dia ia benar atau tidak. So eloklah kita jangan hantar pada orang lain. Okey, ada 2 perkara juga seperti kata Datuk tadi, mungkin kadang-kadang kita dah baca, kita rasa macam tak tahu logik ke tidak, tapi kita hantar juga. Satu lagi, orang tak baca pun, atas saja, headline saja pun dah forward juga. Ini menuntut kesedaran dalam kalangan masyarakat. Ini yang mungkin agak sukar juga nak dibuat, Datuk. Betul. Itu adalah sifat manusia yang satu yang kita perlu tanganilah. Kita kena ada rasa kesedaran diri itu, sebab rasanya tiap-tiap manusia ni dia ada apa prioriti dalam kehidupan ni. Kalau kadang tu ada mereka yang rasa, saya rasa saya hero kalau saya orang pertama yang menyampaikan mengenai maklumat tersebut, sedangkan maklumat tu belum tentu betul atau sahih, ataupun mungkin dia rasa dia hebatlah sebab maklumat tu rasa terlalu penting bagi dia, so dia akan hebahkan. Tu jenis-jenis manusia lah yang kita ada. Tapi itulah, kesedaran tu mesti ada, terutama sekali dalam keadaan kita dalam keadaan penularan
COVID-19 ini masih lagi kita dalam keadaan yang belum pasti lagi yang kita akan menang dalam peperangan sembunyi ini. Kita tak tahu siapa musuh kita. So sebenarnya kita mengharapkan mereka kat luar sana tu tak perlulah membuat terlalu kreatif mencipta cerita-cerita yang tidak yang palsu ini, sebab ia ada kalanya menganiayakan orang, menimbulkan panik. Tak eloklah benda ni. Okey. Kalau kita bercakap tentang pasukan respons pantas KKMM ini sendiri, siapa sebenarnya di sebalik pasukan respons pantas KKMM? Kami ada satu pasukan di Kementerian Komunikasi dan Multimedia di satu tempat ni. Ia terdiri daripada beberapa orang pegawai dan juga staf yang bekerja lah. Dia akan tengok satu skrin. Bukan satu skrin, sebenarnya banyak skrin lah, sebab kita nak tengok pelbagai platform yang ada. Pegawai-pegawai, staf, kementerian dan juga pegawai-pegawai daripada agensi-agensi luar. Kita juga ada daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kita juga ada wakil daripada Majlis Keselamatan Negara sendiri yang akan memantau apa-apa yang terpaparlah di social media. Okey. Dan kalau kita bercakap tentang susulan selepas itu, apa yang berlaku apabila berita-berita palsu dikenal pasti, diperjelaskan, dan apa yang dibuat oleh pasukan kepada mereka yang menyebar dan juga mencipta berita-berita palsu ni? Kita akan pertama sekali kita akan keluarkan dulu kenyataan akhbar untuk memastikan bahawa rakyat tahu bahawa berita itu adalah palsu. Kemudian kita akan alihkan kepada platform lain di sebenarnya.my contohnya, supaya mereka yang terlepas membaca kenyataan akhbar ini akan dapat melihat daripada rancangan sebenarnya.my lah. Di situ mereka akan lebih diulaskan lagi kat situ dan kita akan tengok kat situ bagaimana berita itu sebenarnya adalah palsu. Sekiranya kita lihat bahawa itu adalah sesuatu yang sangat serius dan memudaratkan contohnya, dan ada pula yang akan mengambil tindakan undang-undang contohnya, jadi mungkin itulah langkah yang seterusnya yang akan dibuat. Cakap pasal perundangan, dan kalau anda sebenarnya belum pernah berpeluang untuk melihat paparan berita yang dihasilkan oleh pasukan respons pantas KKMM dan juga sebenarnya.my, sebenarnya setiap kali mereka akan mengeluarkan berita palsu tu, bagaimana rupanya yang anda akan terima di WhatsApp contohnya, screenshotnya siap, dan kemudian berita penjelasan sebenarnya apa dia lengkap semua sekali. Jadi kalau kita rajin sikit untuk menyaksikan ataupun mencari sumber ni, kita dapat melihat dengan jelas setiap jawapan kepada apa yang kita tanya setiap hari. Dan Datuk menyebut tentang perundangan tadi, apa bentuk perundangan yang menanti pesalah-pesalah pemalsuan berita ni? Mereka yang didapati bersalah berhubung dengan penularan atau penyebaran berita palsu ni akan berhadapan dengan hukuman sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lah. Akta ini memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 Malaysia dan juga penjara setahun. So sebenarnya agak serius lah. Kami anggap sangat serius sebab ia boleh memberi kesan yang sangat negatif kepada mangsa mungkin, dan juga kepada situasi. Contohnya macam tadilah, dia kata satu kawasan ni positif COVID dan telah total lockdown contohnya. Ia akan menyebabkan panik pada orang ramai. Dan juga mungkin contohnya lagi satu yang terbaru ni ialah mengenai satu video yang tular bahawa berlaku kekecohan di CIQ Johor Bahru. Mengatakan bahawa berlaku seolah-olah ada rusuhan lah, pergerakan orang Malaysia nak masuk dan menyebabkan satu senario yang tidak baiklah. Jadi ia boleh menimbulkan panik sebab akan menyebabkan orang fikir, oh macam ni ke, seolah-olah macam ada sekatan. Jadi kita kena rushing, kita kena segera pergi ke CIQ untuk balik ke Malaysia. So benda tu tidak elok lah, dia menyebabkan rasa panik di kalangan rakyat. So itulah antara cabaran-cabaran yang kami kita pernah menyaksikan contohnya Ketua Pengarah Kesihatan menyebut bahawa tugas frontliner kesihatan untuk mengekang penularan
COVID-19 ini satu tugas yang exhausting, yang memenatkan. Saya gambarkan seolah ia perkara yang sama juga. Kita nak ulang setiap hari, didik setiap hari, buat infografik setiap hari, perkara yang sama. Datuk, sepenat mana dan sejauh mana moral petugas-petugas secara khususnya pasukan respon pantas ini boleh bertahan? Mereka sentiasa bertahan. Sebab apa, bagi kami ia adalah satu tanggungjawab, ya. Sebab kita tak nak orang panik. Satu, tak nak orang panik, dan kita sendiri berada dalam situasi tersebut. Jadi moral kami sentiasa tinggi. Sebab apa, kita nak supaya perintah kawalan pergerakan ini berakhir dan kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi kena bantu dari semua segi. So kami sebagai di dalam bidang komunikasi dan multimedia, ini adalah bentuk sokongan kami terhadap usaha-usaha untuk memutuskan rantaian tersebut. Jadi memang satu yang memang mencabarlah bagi kami, sebab setiap hari kita kena tengok kan apa je berita yang akan keluar. Hari ni apa pula, apa yang kreativiti rakyat Malaysia ni nak cerita, apa lagi hari ni. Kalau yang paling common dia kata tempat ni lockdown, tempat ni ada pesakit COVID-19 tapi belum ambil tindakan. Lepas tu ada juga yang contohnya kat universiti dia kata makanan tidak disampaikan, ataupun makanan tidak up to standard. Siap tunjuk gambar lagi. Tapi tanggungjawab. So kita anggap benda ni sebagai satu amanah lah. Kita rasa kita kena bagi tahu balik kepada rakyat. Come on, bersama-sama dengan kita. Kalau ada juga mana-mana pihak yang mengetahui bahawa benda tu adalah sebenarnya palsu, pun kami alu-alukan juga, beritahu kepada kami. Kami at least ada saksi ke, ada yang pemberi maklumat bahawa itu adalah palsu, kami sangat alu-alukan. Ada sebarang komunikasi ataupun interaksi dua hala antara pasukan dengan publik, dengan orang ramai. Maknanya mereka boleh tanya, sebab kita selalu dapat, Datuk, kalau macam orang nak tanya di WhatsApp group contohnya, ni betul ke cerita ni, betul ke benda ni, tapi dia dah forward dulu baru dia tanya betul ke tidak lah. Jadi kalau mereka nak tanya terus pada pasukan, boleh begitu ataupun kena tunggu kenyataan rasmi? Boleh juga. Boleh saja dia sampaikan, tapi sebenarnya tanpa kami cakap pun hari-hari trafik WhatsApp tu masuk. Sangat aktif. Sangat sibuk. Kadang tu tak sempat pun orang bertanya. Macam Sharina cakap tadi, ada tak, boleh tak nak sampaikan. Hari-hari kami dapat. Tapi kadang kalau contohnya dapat pada saya akan tanya balik, mana sumber yang you dapat. Kenapa you hantarkan benda ni. Kawan-kawan saya pun ada juga hantar kat saya. Jadi macam tak sempat nak tanya, ada kat siapa tak yang ada maklumat ni. Sedangkan benda tu sangat laju, trafik hari-hari datang mengadu bahawa nak tanyalah, ini betul ke, ini palsu ke. Memang ada. Okey, itu sangat menarik soalan Datuk tadi. Kenapa sebenarnya mereka buat karya seperti itu? Selain daripada nak sampaikan berita, kononnya nak menjadi yang pertama menyampaikan sesuatu berita, tapi yang berbentuk lain ni, yang berbentuk macam kita cakap tadi, yang mungkin beritanya tu akan menimbulkan rasa panik lebih, ataupun menimbulkan rasa simpati kepada perkara yang tak wujud pun contohnya. Mengapa mereka melakukan perkara itu? Itulah, mungkin satu hari kita kena buat kajian kepada rakyat Malaysia ni. Kenapa kita meraihkan kreativiti, tapi meraihkan kreativiti itu untuk sesuatu yang positif. Tapi ni kreativiti dari sudut yang lain pula. Jadi kita pun mungkin juga ada yang berniat tidak baik. Contohnya yang tadi yang saya beri contoh, supermarket ini ditutup kerana ada positif. Apa tujuannya? Mungkin tujuan dia tidak baik untuk menjatuhkan perniagaan tersebut. Yang lain-lain tu, itulah sifat manusia yang mungkin terlampau kreatif, atau mungkin sebab mereka terlalu banyak masa ada kat rumah ni. Lepas tu jalur lebar kita pun dah diperkukuhkan lagi. Dia ada ruang tersebut untuk membuat benda-benda yang macam ni lah. Seperti yang Menteri sebut, keterujaan untuk menyampaikan berita itu tanpa diperiksa ataupun disemak terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat kecenderungannya, lebih banyak berita yang memang tidak ada asas langsung, baseless, ataupun berita yang disalah faham. Mereka gosip dulu, bawang dulu dan nampak, lepas tu terus sebar saja walaupun tak ada pengesahan, ataupun yang berbentuk jenayah seperti yang Datuk sebut. Mungkin. Betul. Saya bagi contoh satu lagi, ada satu video yang juga tular yang mengenai
umat Islam sedang bersembahyang. Dia kata ni yang tular tu, dia tanya kenapa dibenarkan mereka ni solat lagi, sedangkan kita dah ada perintah kawalan pergerakan ni, kenapa benarkan umat Islam ini untuk berjemaah macam ni, sedangkan video tersebut adalah video lama. Video memang video jemaah solat Jumaat, tapi itu cerita lama. Tapi kenapa digunakan pada masa sekarang, dan mendakwa bahawa itu berlaku semasa dalam tempoh kawalan ini. So benda inilah yang akan mewujudkan rasa tidak puas hati, mewujudkan friction sesama kita. So benda tu tak elok. Dan banyak lagi perkara yang kita rasa macam tak perlu diungkit pada masa sekarang, sedangkan peristiwa tu, kejadian tersebut berlaku di masa yang lalu, masa lepas. Kenapa nak bawa dalam situasi sekarang, seolah-olah mengambil kesempatan. So inilah sesuatu yang kita tak nak. Kita cuba fikirkanlah apa implikasinya, apa terhadap hubungan kita sesama kaum kita. Apa nilai-nilai perpaduan tu mesti ada pada diri kita. Kita mesti bersama dalam keadaan kita dilanda wabak ini. Sebenarnya kita harus bersatu. Malaysia mesti bersatu, bersama kita membantu. That's why kita selalu kata stay at home, tinggal di rumah. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain, supaya kita dapat pada akhirnya memutuskan rantaian tersebut. Itu objektif asalnya, stay at home, duduk di rumah. Tapi kalau takkan nak tambah hashtag lain, duduk diam-diam, hashtag jangan reka berita palsu dan sebagainya. Dan itu yang mungkin termasuk dalam sebahagian daripada peranan pasukan respons pantas KKMM juga, untuk mendidik. Advokasinya adakah dilakukan secara seagresif membetulkan berita-berita palsu ini, ataupun itu mungkin ditugaskan kepada agensi-agensi lain, Datuk? Kita sama-sama berganding bahulah dengan mana-mana kementerian dan agensi yang ada. Kita pastikan dulu bahawa berita itu adalah palsu, dan kita juga sentiasa meminta kerjasama daripada pihak polis lah untuk melaksanakan di bidang kuasa mereka, menggunakan bidang kuasa mereka untuk membuka kertas siasatan lah, supaya kita pastikan mereka yang membuat perkara-perkara ini akan dihukum mengikut lunas-lunas yang betul lah. Memang ada juga kertas siasatan yang dibuat. Saya rasa dah dekat 200 kertas siasatan yang telah pun dibuka. Ini terserah pada Polis Diraja Malaysia lah. Cuba bayangkan, kita sibuk sekarang ni juga untuk memastikan semua kekal tinggal di rumah, supaya kita boleh putuskan rantai ini, tapi pada masa yang sama juga kita cuba untuk mengekang penularan berita palsu. Ini perkara-perkara ini berjalan serentak. So nampak tak kita punya tanggungjawab kita tu macam mana. Tapi itulah, saya mohon kepada rakyat Malaysia, sama-samalah bantu kita. Kita duduk rumah, diam-diam kat rumah. Bernama ada banyak rancangan-rancangan yang menarik di TV, berita, maklumat. Itu yang patutnya menjadi perhatian mereka. Fokus pada maklumat yang disampaikan pada hari itu. Apa dia yang kita perlu belajar lagi contohnya. So patutnya rakyat Malaysia ni ambil kesempatan ni. Dulu tak ada masa sebab bekerja, kan? Sekarang you ada masa. Kita ada masa kat rumah. Ambil lah peluang yang ada ni. Belajar, tuntut ilmu pada masa tu. Saya sebenarnya kalau boleh masa ni saya nak duduk depan TV dan dengar berita. Sebab pada masa ni lah banyak program-program dekat TV ni yang memberi pendidikan mengenai penyakit, mengenai berita-berita yang di luar negara, bagaimana negara lain menangani penularan COVID-19 ni. Dan saya nak tengok bagaimana Malaysia lebih baik menangani penularan ini berbanding dengan negara lain. Jadi benda-benda ini sebenarnya memberi ilmu pada kita. So saya rasa rakyat Malaysia ni patut mengambil kesempatan ini. Okey, baik. Kita akan sambung lagi bicara kita berkenaan dengan pasukan respons pantas KKMM dan juga tentang berita palsu serta maklumat yang tidak tepat ini sendiri. Selepas ini apabila kita kembali, sebelum menerusi ruang bicara, teruskan menonton siaran Bernama TV.
Virus COVID-19 boleh bertahan untuk beberapa jam dan hari pada permukaan atau benda di sekeliling manusia. Maka, kita perlu sentiasa berhati-hati. Ikuti beberapa panduan berguna untuk diamalkan bersama. Ingatlah, duduk rumah, stay at home. Kembali menerusi ruang bicara bercakap tentang memerangi berita palsu dan juga pasukan respons pantas KKMM. Saya bersama-sama dengan Datuk Sri Rani Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia malam ini. Baik, Datuk, ini antara perkara yang nak dikongsikan terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh. Lebih kurang seminggu yang lalu, aplikasi WhatsApp yang dimiliki oleh Facebook Incorporated telah mengumumkan bahawa mereka mengenakan batasan ataupun limitation terhadap pemajuan message ataupun forwarded message, dan mereka mengenal pasti message-message yang mempunyai kadar pemajuan tinggi ataupun highly forwarded, dan ia kemudiannya hanya boleh dimajukan kepada satu-satu perbualan ataupun satu-satu chat sahaja dalam satu masa. Jadi ini adalah inisiatif WhatsApp untuk memastikan ataupun memperlahankan kelajuan penyebaran satu-satu message dengan harapan kalau ia sukar, maka penyebar-penyebar ni pun kurang cekal dan kurang tabah sikitlah untuk melakukannya. Ini salah satu yang dilakukan oleh gergasi komunikasi dan mungkin kita nak bercakap tentang itu juga di negara kita. Bagaimana dengan kerjasama mungkin dengan telco yang saya kira mungkin lebih pantas nak dapat tengok message yang tular dan sebagainya, Datuk? Ya, saya nak mengucapkan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada syarikat-syarikat telco di Malaysia ni, kerana mereka sepanjang masa dalam tempoh kawalan ni, mereka sangat komited untuk membantu, untuk memastikan bahawa komunikasi ini tidak terputus, dan mereka sebenarnya bekerja sangat keras untuk mengurangkan kesesakan talian internet ni melalui mobile data mereka. Jadi pemain-pemain industri telco ni mereka membantu menambahkan kapasiti internet, sama ada jalur lebar untuk talian tetap ke, untuk mudah alih ke, dan mereka juga membantu kita untuk mengoptimumkan liputan rangkaian untuk internet jalur lebar mudah alih ni. Itu yang saya sebut tadi. Tapi dia teknikal, bukan teknikal, dia macam tricky sikit lah part tu, yang bila kita nak kurangkan penyampaian tadi tu. Tapi saya bersyukurlah syarikat telekomunikasi Malaysia memang sangat membantu, dan kita rasa amat bertuah sebenarnya syarikat-syarikat telekomunikasi kita sangat sensitif dengan keperluan rakyat. Kita faham bahawa trafik memang berat. Saya cakap tadi kan, memang berat. Itulah dia. Sebab dulu kita berada di office, kita terlampau fokus pada kerja kita tak gunakan mobile phone for example, sebab kita fokus pada kerja kita. Tapi sekarang kita berada di rumah, dan on top of that, selain daripada kita berada rumah dan menggunakan data mobile kita juga kena membeli secara online kan. Peniaga-peniaga online pun menjual online menjadi lebih aktif. Selain daripada itu, jangan lupa juga bahawa jalur lebar untuk talian tetap tu pun sangat sibuk trafik dia juga, sebab yang bekerja di rumah. Macam saya, kalau saya bekerja di rumah, saya akan guna talian tetap. Sama je naik trafik tu. Saya harap rakyat Malaysia ni bersabarlah. Syarikat-syarikat telco sebenarnya telah pun berusaha dengan sebaik yang mungkin dengan kapasiti yang mereka ada. Kita tahu bahawa trafik internet jalur lebar meningkat sebanyak 23.5% sejak tempoh mula PKP tersebutlah. Dia akan sentiasa naiklah. Mungkin nanti dekat dengan Ramadan nanti mungkin lagi naik. Sebab apa? Kita dah tak ada dah
bazar Ramadan yang kita ada tiap tahun. Tahun ini kita mungkin akan menggalakkan pembelian secara online, akan meningkat lagi lah dalam masa tu. Tapi insya-Allah telco kita, syarikat-syarikat telekomunikasi akan terus membantu. Terima kasihlah pada mereka yang sama-sama prihatin dan memahami apa yang rakyat rasa. Saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Korea, syarikat-syarikat Korea, pos laju yang bawah kementerian ini, kerana mereka telah berlipat gandakan kerja mereka setiap hari, kerana apa, nak membantu dan menyokong e-dagang ni. Sebab kita sebelum ni mungkin tidak seaktif sekarang ni. Traffic untuk courier service ni mungkin biasa saja. Tapi sekarang sebenarnya ia berlipat kali ganda. Saya cakap ni bukan apa. Saya asal dari Perlis. Sekarang ni musim harum manis. Orang macam saya tak dapat balik untuk menikmati harum manis ni. Jadi apa yang berlaku ialah pengusaha-pengusaha harum manis di sana menggunakan perkhidmatan courier untuk menjual harum manis ni, dan ini meningkatkan trafik bisnes untuk syarikat-syarikat courier. Saya tengok ada orang hantar gambar tadi berkotak-kotak harum manis yang disusun ready to go, tapi kerana kapasiti tu meningkat berlipat kali ganda, jadi mereka perlu menyusun strategi bagaimana untuk menghantar parcel kotak-kotak ni semua. Saya juga berterima kasih kepada mereka, dan saya berharap mereka tabah melalui fasa ini kerana ia memberi kebaikan juga kepada mereka, dan saya harap mereka menambahkan kapasiti mereka lah. So terima kasih juga kepada syarikat-syarikat Korea kita lah. Ini juga peran liner kita sebenarnya, memastikan semuanya berjalan lah untuk orang yang nak berniaga, orang nak membeli belah. Tapi Datuk dah dapat belum harum manis tu? Kita dapat gambar saja. Dapat gambar saja. InsyaAllah dah dapat post. Okey, baik. Itulah yang menarik seperti kata Datuk tadi. Mungkin juga blessing in disguise lah, rahmatnya dalam suasana yang mencabar untuk kita ini. Ada pula perkara-perkara yang meningkat, seperti contohnya penjualan, penggunaan perkhidmatan kurier dan sebagainya. Dan kalau kita melihat lebih ke depan, Datuk, selepas, kalau katalah insya-Allah situasi COVID-19 ini dapat kita atasi, PKP kita berakhir, pasukan respons pantas tadi, apa hala tujuannya selepas ini? Saya bayangkan kita nak balik semula pada keadaan yang normal selepas ini. Bagaimana dengan fungsi mereka? Sebenarnya cerita-cerita palsu ni, berita-berita palsu ni dah lama. Dah lama surface. Sepanjang masa ada je berita-berita palsu. Tapi kerana kita berada dalam satu situasi yang luar biasa yang kita tidak pernah melaluinya, dan kita rasa sangat bertanggungjawab untuk kita counter balik berita-berita palsu supaya tidak menimbulkan rasa panik. Jadi kita tubuhkan pasukan rapid respon ini. Sebenarnya saya berharap supaya pasukan ini kekal selepas tempoh kawalan ini berakhir. Tapi sebenarnya kami ada kekangan dari segi petugas-petugas lah. Sekarang ni pun kerana kita tidak dibenarkan untuk bekerja sepenuhnya kan. Jadi fokus kami hanya kepada menangani berita palsu melalui pasukan respon ini, rapid response ini. Tapi selepas ni bila kembali kepada tugas asalnya, bertugas hakiki, kami ada cabaran itulah. Saya memang berharap supaya kita dapat counter balik segala berita-berita palsu ni, supaya sebenarnya kita nak mendidik rakyat jangan sebarkan berita palsu kerana ia sangat memudaratkan. Itulah, kalau boleh kita tambahkan kaki tangan staf kat situ, memang cantik lah. Memang kita boleh fight lah, kita boleh attack, kita boleh cuba counter dengan sebaik yang mungkin, dan kita boleh menyampaikan fakta yang betul. Kita counter balik dan kita mohon kerjasama PDRM untuk membantu kita, dan insya-Allah kita dapat menanganilah berita-berita palsu ini. Seperti kata Datuk juga, sebenarnya banyak perkara yang mungkin kelebihan kita yang hanya terungkai ataupun terbongkar semasa kita dalam keadaan kesukar. Seperti contohnya seperti inilah,
untuk respon dalam masa 3 jam, memberikan kurang daripada 3 jam sebenarnya, memberikan keputusan sama ada berita itu betul ataupun tidak, dan memberikan penjelasan pula ialah satu pencapaian yang saya kira sangat membanggakan, dan kita tidak lihat perkara itu sebelum ini. Mungkin kerana seperti kata Datuk, tidak ada kepentingannya untuk sebegitu pantas mungkin. Tapi lebih bagus kalau kita boleh teruskan selepas ini gerak kerja pasukan respons pantas ini. Ya. Sebenarnya semasa saya diberi tanggungjawab untuk menjadi Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, antara soalan utama yang diajukan pada saya, apakah aspirasi saya. Sebenarnya saya fokus pada menjawab, memberi maklum balas dengan kadar yang segera. Itu adalah aspirasi saya. Sebenarnya pasukan ini telah menjawab aspirasi saya. Kita memang berusaha untuk cuba menjawab secepat yang mungkin. Bukan apa, kita nak address isu pada masa itu supaya sebenarnya kita nak cuba menyekatkan kemasukan next one. At least orang akan tahu, oh ini dah palsu, orang akan fikir balik, alamak, ini cerita palsu ni tak nak keluar juga ke, sedangkan orang dah counter balik bahawa itu adalah berita palsu. So sebenarnya menangani berita palsu ni sebenarnya sangat penting. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita boleh jawab dalam masa kurang daripada 3 jam, kurang daripada 2 jam, itu adalah satu pencapaian yang sangat baik, tetapi sangat mencabar. Yang penting kita jawab dulu bahawa ia adalah palsu. Itulah kerjasama yang kita dapatkan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Kita dapatkan maklumat daripada mereka. Yang tu yang penting. Dan kita bersyukur jugalah daripada ni, saya harap ini menjadi new normal kita. New normal maksudnya bila habis saja perintah kawalan pergerakan ini, nanti sekiranya ada lagi berita palsu di masa hadapan, agensi-agensi lain yang bertanggungjawab terhadap isu tersebut, mereka akan respon dengan cepat. Bukan apa, kita daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia ada platform, kita ada bernama, kita ada RTM, kita ada Jabatan Penerangan untuk membantu membetulkan berita tersebut, membantu kita untuk memastikan fakta yang sebenarnya yang diberitahu kepada rakyat. Okey, secara umum juga, bagaimana situasi ini, Datuk, telah memberi kesan kepada wawasan dan juga perancangan kementerian untuk tahun ini? Mungkin kita Datuk telah pun datang dengan perancangan ataupun misi tertentu untuk tahun ini, tetapi berlaku pula macam ni. Apa yang kita akan ketinggalan mungkin ataupun lambat sedikit mungkin? Penularan COVID-19 ni kita akui kan, dia memang memberi kesan kepada seluruh dunia, kepada kita. Jadi sebenarnya setiap kementerian merasa kesan dia, merasa impak daripada penularan ini, kerana kita tidak dapat bertugas seperti biasa, tidak dapat mencuba mencapai objektif kementerian kita. Memang memberi kesan kepada kita, tapi kita harus mengambil iktibar daripada penularan inilah kita dapat menubuhkan pasukan rapid response ni. Daripada penularan inilah kita belajar untuk appreciate adanya e-dagang, adanya platform untuk memasarkan produk melalui online, adanya kerjasama yang sangat erat dengan agensi-agensi lain, dan hari-hari pada pukul 5 petang kita akan dimaklumkan mengenai status COVID-19 pada hari tersebut. Dan saya sendiri menghadiri mesyuarat yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan. Dari mesyuarat tu, bila kita dengar taklimat daripada Ketua Pengarah Kesihatan, saya makin lama saya macam tahu pula mengenai istilah-istilah medical ni, istilah-istilah yang mana kita terlalu asing bagi kita. Jadi apa yang kita lalui sekarang ni sebenarnya kita perlu ambil secara positif jugalah, ambil secara ambil dia sebagai satu iktibar untuk kita memperbaiki diri kita pada masa depan, memperbaiki sistem yang kita ada sekarang ini. Kita harusnya bersyukur, ya, kita bersyukur kerana kita ada teknologi ni. Teknologi sebenarnya menyebelahi kita. Jadi komunikasi melalui internet ni membolehkan kita berkomunikasi
Jadi dengan itu ia akan membantu penjarakan sosial ni kan. Sebenarnya komunikasi sebegini, teknologi ni membantu kita, membantu jabatan-jabatan lain dan juga agensi-agensi di bawah KKMM sendiri, kerana ini menjadi satu yang new normal. Mungkin selepas ni pun kita akan sebab berlaku penularan ni dan kita ambil iktibar ni, kita dah terbiasa dengan keadaan ni, dan penjarakan sosial mungkin harus diteruskan lah juga selepas ini kan, sebab kita nak pastikan bahawa perantaian itu benar-benar putus. Jadi itulah, kita harus bersyukur dengan teknologi yang kita ada sekarang, walaupun terkesan semua kementerian-kementerian mempunyai cabaran masing-masing kerana kita tidak dapat melaksanakan tugas kami sebagaimana biasa. Jadi itulah kita. Jisnya ialah ia bukan semata-mata kita mungkin terkekang ataupun terhalang melaksanakan apa yang kita nak buat, tapi sebaliknya kita mendapat pembelajaran yang baru, pengalaman yang baru, dan mungkin menguasai kemahiran yang baru juga dari situasi ini. Okey, menghampiri ke penghujungnya, Dato', ya. Mungkin kalau kita ingin bercakap tentang frontline komunikasi ini, termasuk pemberitaan dan penyiaran lah di negara kita secara keseluruhannya, yang telah menjalankan tanggungjawab sepanjang tempoh PKP ini, yang dimasukkan sebagai essential service. Setiap hari ada juga yang kena datang bekerja, kena work from home dan sebagainya. Pandangan Datuk sendiri? Ya, ini sebab tu saya save the best for last. Okey. Sebenarnya saya nak berterima kasih juga, sebab saya rasakan bahawa frontliners yang melaporkan berita saban hari menunggu press conference oleh Menteri Kanan tengah hari, satu lagi petang. Sebenarnya mereka melalui risiko yang tinggi, sebab pergerakan tersebut akan memberi mereka ruang di mana penyakit ini mungkin tersebar. Kita tak tahu bagaimana ia boleh tersebar kan. Even orang yang sihat pun dia tak tahu bahawa dia positif, dia tidak mempunyai simptom. Jadi sebenarnya itulah, mereka ni sebenarnya terdedah kepada semua inilah apa yang berlaku kepada mereka. Tapi kerana tanggungjawab mereka ialah untuk mendapatkan maklumat tersebut dan menyampaikan kepada penonton yang sentiasa tertunggu-tunggu dengan pengumuman apa pada hari tersebut. Jadi sebenarnya mereka ni sangat penting. Saya sangat berterima kasih kepada mereka, kepada semua frontliners, kepada pemberita, kepada juru kamera, kepada juru lampu, semua ni satu package ya. Bila satu rakaman yang perlu dibuat macam hari ini, ramai yang terlibat, juru teknik dan sebagainya lah. Ya, saya sangat berterima kasih kepada mereka. Tak kira di mana, di Bernama ke, di RTM ke, di Japan ke, di Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu sendiri. Mereka sendiri bersengkang mata setiap hari. Tak kira pukul berapa mula bertugas, tapi kerana mereka adalah disenaraikan sebagai essential service ya. Bukan saja dari media elektronik, media cetak juga. Mereka pun sama-samalah mendapatkan maklumat, mencari berita saban hari. Saya masih lagi tergolong dengan mereka yang masih tradisional, yang suka baca paper. Saya suka perasaan memegang kertas, menyelak satu demi satu muka surat. Itu bagi saya masih memberi kepuasan pada diri saya. Tapi itulah, mereka di belakang tabir ni lah yang sebenarnya memberi kekuatan kembali kepada frontliners tadi. Mereka ni lah yang membawa cerita, membawa berita, membawa gambar, jururawat, doktor, polis, APMM, tentera, rela, APM juga, dan sekiranya saya tak sebut lain-lain pasukan beruniform, mereka ni lah ya, bernama lah, RTM lah, Jabatan Penerangan lah, yang bertugas untuk media. Mereka ni lah yang membawa berita, membawa gambar ke kaca televisyen, ke muka surat khabar, membawa berita bagaimana. Kalau tak kerana frontliners seperti anda semua, kita tak tahu bagaimana mereka ni bertugas, bagaimana anggota-anggota beruniform ini bertugas. Saya pernah lihat satu gambar tu, polis terpaksa berhenti sekejap operasinya kerana hujan yang sangat lebat, angin telah tiup dan payung dah hampir jatuh. Dan gambar video tersebut tular melalui
kaca TV, dan apa rasa kita rakyat Malaysia yang melihat mereka bertugas dalam keadaan itu. Tapi siapa yang membawa gambar tu kalau bukan media? So saya berterima kasih kepada mereka ini dan juga kepada pasukan Rapid Response tu juga kerana berusaha segigih-gigihnya. Juga saya nak berterima kasih kepada hotline hotline di semua kementerian, kerana mereka ni bekerja 24 jam untuk menjawab soalan-soalan daripada rakyat yang inginkan jawapan kenapa ini berlaku, bagaimana dia nak menyelesaikan masalah mereka. Tapi kami sangat menghargailah sumbangan anda semua. Saya mengucapkan terima kasih dan saya yakin tanggungjawab serta amanah ini akan dipikul sampai bila-bila pun. Okey, saya kira itu ucapan terima kasih yang sangat mahal nilainya, Datuk, ya. Dan dalam masa yang sama juga, walaupun kita mungkin tahu tanggungjawab dan juga keperluan tugas kita, fungsi dan peranan kita di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, tapi tidak dapat dinafikan ada juga yang mungkin dah lepas sebulan PKP ni rasa moral down sikit, semangat dah kurang sikit, masih terfikir-fikir juga keluarga, kalau yang jauh tu lagilah pula dan sebagainya. Mungkin pada malam yang beruntung kerana kita ada Datuk bersama-sama dengan kita, kalau boleh kita dengar sedikit pesanan dan juga mungkin suntikan semangat kepada petugas barisan hadapan sektor komunikasi di negara kita secara keseluruhannya, special daripada KSU KKMM. Saya memberi sepenuh harapan dan kepercayaan bahawa the new normal selepas ini, ambil dia sebagai satu iktibar untuk memperbaiki diri kita, untuk kita bermuhasabah diri, bagaimana kita boleh memperbaiki. Sebenarnya dalam masa PKP ni dah banyak benda yang kita sedar secara tidak langsung, apa kekurangan kita. Jadi macam sekarang ni pun, apa kekurangan kita? Kita mungkin tidak cukup kamera atau apa untuk kita berada di lapangan. Itulah antara perkara-perkara yang kita rasa kita perlu ambil iktibar, dan supaya kita semua belajar dari apa yang kita kurang sebelum ini, bagaimana kita nak kembali strong, kembali menjadi lebih kuat lagi selepas ini. Di sebalik sesuatu musibah itu mesti terselit satu yang Tuhan sediakan untuk kita. What doesn't kill you makes you stronger. Saya selalu pegang pada prinsip tersebut, dan sesuatu itu akan menjadi lebih baik selepas kita melalui satu saat, satu detik, satu masa, satu jangka waktu yang sukar. Saya percaya kita akan bangkit lebih baik lagi selepas ini, dan saya yakin mereka di belakang tabir, di belakang kamera, di belakang komputer, di belakang meja ni, mereka yang bertugas secara teknikalnya, mereka ini saya yakin mereka akan bertugas dengan lebih baik, kerana Allah sentiasa bersama mereka dengan pahala-pahala serta keberkatan yang akan mereka peroleh. Sebenarnya hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Dan saya berdoa semoga semua frontliners, saya panggil mereka frontliners di sini, dalam perspektif saya berdoa semoga mereka kuat dan tabah, dan teruskan bertugas dengan penuh yakin, dengan rasa amanah yang tinggi, sebab kita bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat. Teruskan bertugas dengan penuh yakin. Baik, insya-Allah. Saya kira itu juga memang wawasannya untuk semua petugas ataupun frontliner, petugas barisan hadapan sektor komunikasi dan penyiaran negara kita, pemberitaan negara kita, kewartawanan dan sebagainya, untuk terus menyampaikan apa yang diperlukan oleh masyarakat dan negara di bawah teraju pemimpin-pemimpin kita sendiri.